Rindu adalah matahari membakar dada dan tertitis peluh. Adalah bunyi bising mencuri masuk telinga, mengembang-ngembang. Rindu adalah kopi pekat, di dalamnya seekor kekatu bernafas perlahan. Adalah engkau, bayang muncul di mimpi, gagal ku peluk. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada kamu semua. Okey, semua sihat? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar hari ini. Okey, tadi cikgu ada baca sesuatu, baca sebuah puisi. Siapa boleh tahu puisi apa yang cikgu baca? Pantun, bukan, salah. Lagi? Betul, okey. Cikgu baca tadi adalah sebuah sajak. Okey, jadi ini adalah sajak yang cikgu baca tadi yang bertajuk Rindu. Ini adalah ayat-ayat ataupun baris-baris dalam sajak tadi yang mana cikgu telah mendeklamasikan ataupun membaca sajak itu dengan intonasi dan juga nada yang betul. Okey, baiklah. Sajak ini adalah merupakan satu puisi moden, bukan tradisional ya. Satu jenis puisi moden iaitu yang boleh dikatakan satu jenis puisi yang baru lah. Macam tu. Jadi hari ini apa yang cikgu nak beritahu, cikgu akan mengajar mengenai ciri-ciri sebuah sajak dan bagaimanakah cara untuk menghasilkan sajak. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat memberi perhatian yang sepenuhnya terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Jadi sebelum kita mula, cikgu nak semua berdiri. Okey, semua berdiri. Okey. Dan baca sajak ini beramai-ramai. Ikut apa yang cikgu baca. Okey, boleh? Okey, semua berdiri. Okey, pertama, semua bersedia? Okey. 1, 2, mula. Rindu adalah matahari membakar dada dan peluk, adalah bunyi bising mencuri masuk telinga, mengembang-ngembang, adalah kau, bayang muncul di mimpi, gagal ku peluk. Okey, sebenarnya cikgu bukan nak suruh kamu semua baca dengan suntuk, tapi sekadar untuk lihat dengan teliti dahulu perkataan-perkataan dan baris dalam sajak ini. Sebab hari ini kita akan belajar tentang cara untuk menulis sebuah sajak. Yang pelajaran lepas kita dah belajar kan cara nak membaca sajak apa semua. Jadi hari ini kita akan baca tentang cara untuk menghasilkan sebuah sajak. Okey, semua bersedia? Okey, semua boleh duduk. Okey, terima kasih. Okey, sekarang boleh buka buku masing-masing, buka buku tulis masing-masing, buku pensas. Tapi jangan saya lagi dengar dulu penerangan cikgu. Okey. Sebelum kita nak belajar cara untuk menghasilkan sajak ataupun untuk menulis sebuah sajak ataupun apa-apa pantun dan sebagainya, apa perkara pertama yang perlu kita buat adalah yang paling penting kita perlu mengetahui apakah ciri-ciri puisi ataupun prosa ataupun apa-apa karangan ke. Mesti kita tahu kan, karangan mesti ada apa? Amira, karangan mesti ada apa? Mula-mula dekat bahagian atas pendahuluan. Lepas tu
isi dan juga penutup. Jadi bila kita sebut karangan, kita tahu apakah yang perlu ada di dalam sebuah karangan. Okey, terima kasih. Dan begitu juga sajak. Sajak dia ada ciri-cirinya tersendiri, yang mana membawa kepada kita kenal, oh, ini adalah sebuah sajak, ini adalah sebuah pantun, ini adalah sebuah karangan. Dia ada ciri-ciri yang tertentu. Okey, boleh? Okey, baik. Yang pertama, ciri-ciri sebuah sajak. Okey. Yang pertama, sebuah sajak mesti ada tema. Okey. Semua cikgu rasa semua dah pernah dengar perkataan tema kan? Okey, daripada kamu tingkatan 1 dari kamu sudah pernah mendengar perkataan tema. Okey. Sajak, sesebuah sajak mesti ada tema. Okey. Apakah itu tema? Tema ialah persoalan utama di dalam sesebuah sajak. Kebiasaannya ada tema seperti kemanusiaan, ada tema kasih sayang, cinta akan negara dan sebagainya. Okey. Jadi maksudnya tema ni maksud cikgu, contohnya sajak kita bercakap tu tentang apa? Itu adalah tema. Sebagai contoh, cikgu beri contoh tadi kan. Ini tadi. Okey. Sorry. Maaf agak ni agak berserabut. Okey, sebagai contoh, sajak yang cikgu baca tadi adalah bertajuk rindu. Jadi tema dia, tema sajak itu adalah kasih sayang. Tema sajak yang cikgu baca tadi adalah kasih sayang. Okey, iaitu perkara apa yang berkisar tentang keseluruhan. Okey, perkara asas. Okey, boleh faham? Boleh? Okey, bagus. Seterusnya adalah persoalan. Persoalan adalah perkara sampingan. Kamu jangan tertukar di antara tema dengan persoalan. Itu perkara sampingan di dalam sebuah sajak. Sebagai contoh, cikgu bagi. Tadi, dia punya sajak ni, dia punya tema adalah berkenaan kasih sayang. Tetapi, dia punya persoalan adalah perasaan kerinduan terhadap seseorang insan ataupun seseorang insan istimewa. Kalau tengok dekat sini, dia punya persoalan dekat sini. Okey. Jadi, maksudnya perkara sampingan seperti perasaan kemarahan, kekecewaan, kerinduan dan sebagainya. Mungkin kita boleh bagikan tema, contohnya tema kasih sayang. Dia punya persoalan kerinduan terhadap seorang ayah, kerinduan terhadap seorang ibu dan sebagainya. Maksudnya perkara yang kesampingan, huraian kepada perkara kasih sayang tadi. Macam tu, dia pecahan kecil. Okey, boleh? Okey, baik. Dan yang ketiga, perkara umum. Okey, kejap. Jadi, kamu kena pastikan kamu tidak tertukar di antara tema dan juga kasih sayang. Okey, ingat ya, tema adalah perkara pokok, iaitu perkara yang utama. Manakala persoalan perkara sampingan. Boleh? Okey. Dan seterusnya adalah bentuk sajak. Bentuk sajak dekat sini ditulis bilangan rangkap, jumlah baris dan jumlah suku kata. Ini adalah bentuk, bermakna perkara yang kita boleh tengok. Kita tengok daripada keseluruhan sajak tu ada apa di dalam bentuknya. Maksudnya kita boleh perhatikan ciri-ciri bentuknya. Okey. Sebagai contoh, tengok, kita tengok analisis sajak yang cikgu baca tadi. Dia punya rangkap, jumlah baris dan jumlah suku kata. Okey. Sebagai contoh, kan? Ada berapa rangkap? Aiman? Okey, sila jawab. Ada berapa rangkap? 1, 2 dan 3. Pandai. Ni rangkap 1, ni rangkap 2 dan ni adalah rangkap 3. Okey, nampak kan? Ni rangkap 1, rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi bentuknya yang pertama adalah dari segi rangkap, ada rangkap. Bilangan baris ada berapa bilangan baris? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Pertama 3 rangkap. 2, kedua ada 8 baris. Bilangan suku kata, bilangan suku kata. Bilangan suku kata
Ni ada suku kata. Ni kita macam mana kita nak bilang suku kata? Tengok sini. Rin, satu. Du, satu. Dua suku kata. A, satu. Ni satu. Da, satu. La, satu. Jadi sini dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, bilangan suku kata ni kita boleh tulis. Contohnya 9 suku kata. 1 baris. Tapi biasanya bentuk sajak ni dia tidak tetap dia punya bilangan suku kata. Sebab ada yang panjang, ada yang pendek. Sebagai contoh, ni ada 9 suku kata. Dan ni ada berapa? A1, Da1, La1, Kau. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi sebab tu bentuk sajak adalah bentuk bebas. Okay. Jadi kita berbalik kepada bentuk sajak. Cikgu nak tekankan dekat sini. Sajak adalah salah satu puisi yang sangat-sangat bebas daripada segi bentuk nak menghasilkannya. Kita perlu tengok sebab dia tak ada dia punya peraturan tertentu. Kalau contohnya pantun kan. Pantun kita perlu jaga rima dia. Sebagai contoh rima akhir mesti ni kan yang cikgu dah ajar lepas kan. Ambil masih ingat apa cikgu ajar? Ingatkan macam mana rima. Rima pantun mesti kena jaga. Contohnya kalau AB ataupun AA BB kan. Kena jaga bersama. Tapi kalau untuk sajak sangat bebas. Sebab tu kalau bentuk bagi sajak ni sangat bebas. Bilangan pula jumlah baris, jumlah suku kata ni itu nama bebas. Bebas. Okey. Untuk sebuah sajak memang semua ni sangat-sangat bebas. Maksudnya okey, maksud bebas tadi adalah kamu bebas untuk mencipta sajak daripada segi rangkap ke jumlah suku kata, rima dan sebagainya. Kamu bebas untuk buat. Kita ada peraturan tertentu. Okey. Itu adalah untuk penulisan baris sebuah sajak. Okey. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah daripada segi nada. Nada ni adalah salah satu perkara yang sangat penting. Tapi yang ini bukan berkaitan dengan penulisan saja, tapi daripada segi pembacaan saja. Sebab apa? Sebab macam ni. Sajak ni biasanya kita tulis kalau macam tadi, macam tadi, sajak ni adalah berkaitan dengan kalau awak baca dengan betul, perkataan-perkataan dalam ni dia ada maksudnya yang tersendiri. Jadi maksudnya adalah kita nak bagi bila orang dengar sajak ni, contohnya bila saya baca tadi, nak suruh orang yang mendengar bacaan sajak itu terasa. Maksudnya ada mesej bila kita baca, bila seseorang baca kita dengar, biar mesej itu terasa dalam hati. Macam tu. Jadi salah satu cara untuk kita memastikan mesej sesuatu sajak itu tercapai adalah daripada segi nada. Nada ada daripada segi melankolik, patriotik, romantik dan banyak lagi. Okey, tapi cikgu hanya bagi 3 je kat sini. Jadi, kamu pernah dengar tak sajak tentang merdeka? Takkan pernah, mesti pernah kan? Bias. Betul. Time kita sambutan kemerdekaan ada orang baca sajak dekat dalam televisyen kan? Okey. Macam mana dia punya suara? Adakah dibaca dengan nada yang sedih ataupun nada yang sayu dan sebagainya? Okey. Ada tak awak baca sajak masa sambutan hari kemerdekaan tu dalam nada suara yang sedih, macam nak menangis? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab tak kena. Biasanya kalau untuk kemerdekaan, sajak berkaitan dengan kemerdekaan, kita baca dengan nada patriotik, iaitu penuh perasaan. Sebab apa? Kita baca dengan perasaan yang macam macam tu, macam like hari ini aku berdiri di sini sebagai tanda kemerdekaan. Macam tu. Maksudnya suara tu dengan gaya, dengan gerak wajah dan sebagainya, gerak tangan, bahasa tubuh dan sebagainya melambangkan perasaan patriotik. Sebab apa kita nak suruh bila orang dengar, orang rasa okey, bangga aku dengar sajak kemerdekaan. Macam tu. Tapi kalau sajak tu berkaitan dengan sedih, kita mesti baca sajak itu adalah dia punya bahasanya sedih dan sebagainya, kita baca dengan
perasaan yang sedih. Dan seterusnya perasaan romantik dan sebagainya, ataupun saja untuk mengkritik ada kadang-kadang. Awak tahu tak? Kadang-kadang kita nak, contohnya kalau kita nak mengkritik seseorang, kita tak nak kata direct. Tapi maksud cikgu, maafkan cikgu, bukan direct, maksudnya kita tak nak nyatakan ataupun kita tak nak memberitahu dia secara langsung, tapi kita gunakan sajak sebagai bahasa sindiran. Maksudnya kita nak sindir. Jadi dia ada juga nada suara yang sesuai untuk bahasa, untuk kita menyindir seseorang tu menggunakan sajak. Okey, faham? Okey. Okey, jadi kalau macam tu salin dalam buku masing-masing. Okey, salin dalam buku masing-masing. Cikgu bagi masa 5 minit daripada sekarang. Okey. Salin, dan juga salin ni ciri-ciri dalam bentuk peta buih. Jadi kita panggil sebagai peta buih. Okey, baik. Okey, baiklah belajar. Baiklah murid-murid semua. Rasanya dah cukup masa. Jadi, okey. Jadi sekarang kita akan beralih kepada aktiviti berkumpulan. Okey. Iaitu aktiviti apa? Aktiviti berkumpulan yang mana cikgu nak kamu buat kerja ataupun buat aktiviti bersama rakan-rakan kamu, bukan seorang tapi dalam bentuk kumpulan. Okey. Sekarang cikgu bagi masa untuk kamu bentukkan 3 kumpulan. Cikgu bagi kamu pilihan untuk menentukan ahli kumpulan kamu masing-masing. Okey, dalam kiraan 5 saja. Cikgu nak bagikan dalam 3 kumpulan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagus. Okey, baiklah. Sekarang setiap ketua datang ke depan dan ambil sampul ini daripada cikgu. Ini kita panggil sebagai sampul misteri. Okey. Okey, semua nak ambil. Okey. Okey, duduk dalam kumpulan. Okey, dalam sampul ni kamu buka sampul ni. Okey, buka. Dan dalam sampul ni ada nyatakan tema dan juga persoalan. Cikgu dah tulis dalam sampul ni, tapi yang ni adalah berbeza mengikut kumpulan masing-masing. Apa yang perlu kamu buat sekarang adalah tulis sebuah sajak secara berkumpulan. Ingat, dengar sini, tulis sebuah sajak secara berkumpulan dengan menggunakan tema dan persoalan yang cikgu bagi. Okey. Dan juga dengan menggunakan tulis di atas kertas kajang yang kertas majung. Maafkan cikgu, kertas majung yang cikgu bagi. Okey. Okey, jadi tulis di atas kertas majung ini untuk kumpulan masing-masing. Okey, sekarang semua ketua boleh datang ambil. Okey. Baiklah, kamu diberi masa 10 minit daripada sekarang untuk menulis sebuah sajak. Hanya satu rangka saja dibuat dalam kumpulan. Okey. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya daripada cikgu. Okey, baiklah. Sekarang ni masa perbincangan sudah tamat. Maka sekarang cikgu akan menjemput setiap kumpulan untuk tampil ke hadapan kelas untuk membuat pembentangan. Okey, untuk membuat pembentangan berdasarkan berdasarkan sajak masing-masing. Okey.
gelas. Okey. Okey, kumpulan yang ini adalah bahan pembentangan untuk kumpulan yang pertama. Okey. Okey. Ini untuk kumpulan yang pertama. Okey, temanya apa yang cikgu bagi tadi tema? Okey. Temanya adalah guru. Tema. Persoalan apa yang cikgu tulis tadi, soalan dalam sampul tu. Okey, pengorbanan guru. Okey, baiklah. Okey, cuba kamu nyatakan apakah berapa baris kamu punya sajak dan juga berapa rakaat dan sebagainya berkisar tentang apa. Ceritakan semua sajak yang kumpulan kamu buat berkisar tentang apa. Okey, sekian lain sedia dengar ya kawan-kawan sedang membentang. Okey. Dah selesai kan? Okey. Okey, kamu boleh masuk. Saya akan memberi sedikit membuat perincian dalam sajak ini. Okey, kelas. Cuba tengok sekarang ni. Sajak ni adalah temanya apa? Guru. Persoalan pengorbanan guru. Okey. Jadi kita tengok dia punya kumpulan ini punya sajak. Okey. Guru, sungguh mulia perananmu. Kau berjuang mendidik anak bangsa yang cemerlang. Mendidik kami menjadi insan yang berguna. Tetap tabah melayani karya kami. Sungguh jasamu tidak terbalas. Okey. Bagus. Ayatnya tersusun, rapi dan sebagainya. Dan perkataan-perkataan yang ditulis adalah sesuai. Jadi kita tengok apakah bentuknya. Bentuk rangkap ni. Bentuk pantun ini. Rangkap. Ada berapa rangkap? Kelas. Okey, satu. Baris. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. 6 baris. Okey. Nah, suku kata, dan suku kata tu adalah berbeza. Maksudnya kan cikgu dah cakap tadi kan, sajak ni adalah sesuatu puisi yang bebas. Maksudnya bentuknya adalah bebas, tidak terikat. Okey, jadi secara keseluruhannya cikgu nampak kumpulan ni bagus sebab sajaknya ni adalah sangat tersusun dan perkataan-perkataannya adalah indah. Perkataan yang sesuai untuk menggambarkan pengorbanan seorang guru. Okay. Dengan tema guru dan persoalan pengorbanan guru. Okay. Maksudnya kamu ni sudah faham dengan apa yang cikgu nak. Okay. Jadi semua beri terbuka untuk kumpulan ini. Okay. Baiklah. Kita akan teruskan pembentangan dengan kumpulan yang kedua. Okey, baiklah. Sekarang kita persilakan kumpulan kedua untuk melakukan pembentangan. Okey. Bacaan lain sedia dengar ya. Okey. Okey, terima kasih untuk pembentangan kamu. Boleh masuk. Saya akan memberikan komen terhadap sajak yang kumpulan ini buat. Okey. Kumpulan ini dia buat tentang sajaknya tema apa tadi? Saya tulis dekat sampul. Tema kekeluargaan. Kekeluargaan. Persoalannya, okey. Pengorbanan ibu. Okey, baiklah. Okey.
Untuk kumpulan ini, mari kita baca dia punya sajak. Ibu, ibulah yang melahirkanku dan ibulah yang menjagaku. Jika aku sedih, ibulah yang memujukku. Jika aku sakit, ibulah yang merawatku. Jasa ibu tidak berluka. Okey, bagus. Kumpulan ini pun boleh tahan sajak yang dihasilkan. Okey, kita tengok dia bilangan rangkap. Rangkap ada berapa? 1 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, berbeza kan? Kumpulan tadi baris, tak silap saya ada 6, tapi kumpulan ini ada 8. Itulah yang cikgu maksudkan tadi. Bentuk saja adalah berbeza-beza. Ada yang 8 baris, ada yang 6 baris, ada yang 1 rangkap, ada yang 2 rangkap dan sebagainya. Itu semua adalah berbeza dan bergantung kepada cara kumpulan masing-masing ataupun cara individu. Bila kita nak tulis sajak ni, bergantung pada kita nak buat bentuk yang mana. Okay. Dan kumpulan ini juga cikgu ucapkan tahniah sebab dapat menghasilkan ayat yang begitu kritis. Okay, satu terpukan untuk kumpulan ini. Okay, bagus. Okay. Jadi kita telah selesai untuk aktiviti pembentangan. Okey, kelas. Baiklah. Sekarang kita dah hampir ke waktu ataupun minit-minit yang terakhir untuk kelas kita pada kali ini. Okey, sekarang cikgu nak minta seorang murid untuk membuat rumusan apa yang kita belajar ataupun apa yang kita dapat. Okey, cikgu nak ketua kelas. Okey, Aini, sila bangun dan berikan apa pendapat anda tentang kelas hari ini? Yang lain saya dengar ya? Okey. Lagi selain tu? Okey, bagus. Sila duduk. Okey, terima kasih. Okey. Betul lah apa yang Aini cakap tadi. Apa yang dapat belajar hari ini, kamu semua dapat belajar untuk menghasilkan sebuah sajak. Okay. Itu sebuah puisi modern. Jadi cikgu harap bukan Aini saja dapat apa yang dinyatakan, dapat mencipta saja, belajar, tapi orang lain dalam kelas ini juga dapat belajar untuk mencipta ataupun menghasilkan sebuah sajak. Okay. Dan cikgu harap pembelajaran ini dapat membawa sesuatu atau membawa makna kepada kamu semua. Okay. Sebelum kelas berakhir, jangan lupa okey, ini adalah kelas kita yang terakhir pada untuk minggu ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kata kerja. Okey, jadi balik rumah. Kan sekarang semua ada telefon kan, telefon masing-masing kan. Okey, kamu boleh cari dekat Google dan sebagainya. Cari apakah maklumat yang berkaitan dengan kata kerja. Okey, sebab minggu depan kita akan belajar tentang kata kerja. Jadi kalau kamu buat rujukan atau cara yang lebih awal, jadi dapat membantu kamu untuk belajar dengan lebih mudah nanti. Okey. Dan jangan lupa siapkan karangan yang saya hantar minggu lepas. Karangan yang saya suruh siapkan minggu lepas, kamu belum hantar lagi. Hantar ya pada minggu hadapan, saya dah bagi masa lama dah. Okey. Baiklah. Dengan itu, saya sudahi kelas kita ini dengan bacaan surah Al-Nas. Okey, terima kasih semua. Jumpa minggu depan. Jaga diri.